Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita sambung pengajian kita asbabus su'ubah. Sebab-sebab nazam Al-Quran itu sukar difahami. Ni sebab yang kelima, iaitu berlaku ibdal, penukaran. Dan baru ni kita telah setuh dah bahagian ibdal itu penukaran isim dengan isim, fa'il dengan fa'il. Kemudian ni penukaran haraf dengan haraf. Qala al-imam musannif rahimahullahu ta'ala, وقد يذكر سبحانه وتعالى حرفا مكان حرف نحو قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي على الجبل كما تجلى في المرة الأولى على الشجرة. وقوله تعالى وهم لها سابقون، أي إليها سابقون. وقوله تعالى لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، أي لكن من ظلم فهو استئناف. Ni bab penukaran haraf dengan haraf. Haraf ni mana kata sendi lah, kata hubung, kata sendi ataupun kata hubung. Maknanya yang menghubungkan antara isim dengan isim ataupun isim dengan fa'il. Allah SWT menyebut satu haraf pada tempat haraf yang lain, seperti falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Setelah mana Tuhannya tajalli, yakni menzahirkan kebesarannya, keagungannya kepada gunung itu, jadi hancurlah. Mana kalau tengok ayat ni selengkapnya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanah fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil-jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhannya berkata-kata kepadanya, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku Zatmu yang maha suci supaya aku dapat melihatnya. Allah berfirman, engkau tidak sesekali akan sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu. Maka kalau ia tetap berada di tempatnya, maka nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya tajalla, menzahirkan kebesarannya kepada gunung itu, maka tajallinya menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Itu ceritanya. Hendak di sini, yakni tajalla rabbuhu 'alal jabali. Maksudnya 'alal jabali. Jadi dalam Al-Quran tu li, tetapi maknanya 'alal jabali, mana ke atas. Kalau kata untuk tu sebenarnya Allah Ta'ala memperlihatkan untuk Nabi Musa, tapi digunakan 'alal jabali. Mana Allah Ta'ala tajalli ni makna menzahirkan, menzahirkan sikit daripada dirinya itu kepada gunung Ganang, pada gunung, maka hancur. Sebagaimana tajalli pada kali yang pertama, maknanya ketika Nabi Musa AS pulang daripada Madian, perkampungan Madian tu. Nabi Musa berhijrah lah. Jadi Nabi Musa tu, dia walaupun dia lari daripada Mesir pergi ke Madian, sebenarnya itu satu bentuk hijrah.
Dah. Untuk menyelamatkan diri. Jadi berada di situ selama 8 tahun. Dah. Syarat dia 8 tahun. Kali dengan akad nikah. Kerja dengan akad nikah. Dah. Bila telah sempurna waktu tempoh tu, mana tersebut 8 tahun ke 10 tahun ke Nabi Musa balik dalam perjalanan itu, dia lihat cahaya tu. Ya. Jadi Allah Ta'ala tajallikan, menzahirkan zatnya itu pada kali yang pertama ke atas Nabi Musa. Lepas tu Nabi Musa tajalli pada mula-mula tu kepada pokok. Tajalli yang pertama tu kepada pokok. Hak tajalli yang kedua tu Nabi Musa minta, tetapi Allah SWT tidak tajalli kepada Nabi Musa, tetapi kepada bukit. Jadi hendak di sini tempat lam itu hak asalnya tempat ala ditukarkan kepada li. Kemudian contoh yang kedua, ulaika yusari'una fil khairat. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang segera mengerjakan kebaikan, dan mereka lah orang-orang yang mendahului untuk mencapainya. Surah Al-Mu'minun. Lepas tu hak nota tadi tu, hak kata-kata Ibnul Qayyim tu tak ada masalah lah. Boleh baca lah. Iaitu secara ringkasnya, Allah Ta'ala tu tidak mungkin dapat dilihat di dunia ni dengan mata kepala, tetapi dapat dilihat di akhirat. Jadi ayat contoh yang kedua daripada bahagian ini, wahum laha sabiqun, yakni ilaiha sabiquna, mereka mendahului kepadanya, maknanya mereka segera kepada kebaikan. Jadi digunakan laha, hak asalnya, maknanya pada ayat kita lah, kita akan guna ilaiha. Sebab perkataan sabaqah ni, dia haraf jar dia tu, ataupun kita panggil silah dia. Silah dia panggil. Dia apa ni, dalam bahasa orang putih pun ada ni. Look after, look forward, look apa ni, look through. Jadi look tu sendiri lihat, tapi kalau look after lain. Tak. Look apa lagi? Look down. Tak. Dia panggil apa ni? Tak ingat dah kita dia panggil. Ada istilah bahasa Inggeris dia tu. Bukan collocation tak. Bukan. Dia panggil apa dah. Dia satu kata kerja tu ada proposition dia. Dia tu. Dia punya haraf dia tu, dia akan memberi makna yang lain. Jadi macam di sini sabaqa, sabiquna biasanya ila. Tapi Allah Ta'ala guna sabaqa laha. Sabaqa laha tu kiranya mereka pergi kepada benda tadi itu, maka mereka dapat. Ilaiha sabiqun, mereka mendahului kepadanya. Kata Imam Tabari dalam nota kita tu, Imam Tabari menyatakan ada juga ahli tafsir yang mentakwilkan ayat ini dengan makna ilaiha sabiqun, mereka segera pergi mendahului kepadanya. Maknanya tak ada orang lain lah. Orang lain tidak dapat mendahului mereka, ataupun mereka ni tidak bertangguh-tangguh. Mereka tidak bertangguh. Sebab apa? Itu difahami daripada yusari'una, bersegera. Kalau kata bersegera tu, dia tidak menunda-nunda, tidak buat loleh. Mereka segera pergi. Jadi itu dengan mana mendahului. Mereka segera pergi mendahului kepadanya. Ada juga yang mentawil min ajliha sabiqun. Laha tu min ajliha, mana demi. Mereka mendahului kerananya. Jadi ada dengan mana kepadanya, untuknya, kerananya, kepadanya. Tu lam tu sebuti. Sebab dalam bahasa Arab ni, huruf lam ke ba ke min, ila, an tu, dia ada banyak makna. Ada banyak makna. Dan orang yang nak
memahami, menguasai bahasa Arab, dia kena faham lah haraf jar tu ada berapa makna. Supaya dia boleh faham. Macam kita baca dalam ayat wudu tu kan. Dah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum tu sapu dengan kepala. Jadi sapu dengan kepala lagu mana? Kalau kata sapu dengan kepala, itu kalau kita kata ba' tu untuk alat. Maknanya dengan menggunakan. Jadi mana boleh dengan menggunakan kepala sapu tu. Sebab kepala tu yang disapu. Jadi kalau kita kata ba' tu, macam kita kata katabtu bil qalam. Aku menulis dengan pen. Maknanya aku guna pen untuk menulis. Jadi pen tu jadi alat. Alatul kitabah. Jadi ba' di situ tak sesuai untuk kita kata dengan makna alat. Sebab itulah ada macam ahli tafsir, macam Imam Syafi'i, dia kata ba' tu li tab'id, untuk sebahagian. Sapulah sebahagian kepala. Dah. Itu maknanya ba'. Ba' tu maknanya sebahagian. Jadi laha di sini boleh dengan mana untuk pun boleh, kepada pun boleh, kerana pun boleh juga. Macam kita lillahi ta'ala, dah, lillah, kerana Allah. Dengan untuk kerana Allah ni mana demi Allah, kerana Allah Ta'ala perintah. Untuk Allah makna untuk Allah Ta'ala redha. Jadi banyak makna lam itu boleh pergi. Tapi kita kena sesuaikanlah hak mana lebih tepat dengan konteks ayat. Satu-satu haraf jar ni, dia panggil haraf jar ni, kita kena tafsirkan mengikut kesesuaian ayat. Kalau kata min tu tak boleh main daripada semacam. Dah. Daripada, kalau main daripada tu dia jadi apa? Macam kita kata indi alfun minad dinar ataupun minad darahim. Saya ada 1000 daripada dirham. Daripada dirham. Mana saya ada 1000 dirham lah, direct gitu. Mi tu dia kira tidak diterjemah. Dah. Hal mim mazid. Hal mim mazid dalam surah Qaf. Hal mim mazid, kalau kita terjemah direct, ada nak tambah lagi ke? Hal mim mazid. Kalau kita terjemah harfiah sepatah-patah, adakah daripada tambahan? Tak faham. Sebab mi tu dia kena letak sesuai dengan konteks. Kena cari makna sesuai. Mi tu dengan makna jenis ke, sebahagian ke, kerana ke, daripada ke. Dia kena tengok kesesuaian dia. Kemudian ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun illa man zalam. Wahai Musa, janganlah takut. Maknanya ketika Nabi Musa alaihissalam tiba di Bukit Tur Sina, dah, Allah Ta'ala panggil, Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa ni, dah, Allah Ta'ala kata, Musa jangan takut, kerana inni la yakhafu ladayyal mursalun, kerana tidak sepatutnya sesungguhnya Rasul-Rasul itu semasa menghadapku, yakni menerima wahyu, tidak sepatutnya merasa takut. Mana Nabi ni dia tidak boleh ada rasa takut. Maknanya kena tenang-tenang. Illa man zalam. Illa tu nak terjemah kecuali ke guana. Kalau terjemah kecuali, dia jadi banyak masalah. Maka sebab itulah dia kena terjemah illa tu dengan makna lakinna. Tetapi sesiapa yang berbuat salah. Yakni lakin man zalama, akan tetapi sesiapa berbuat zalim. Oleh itu ia adalah istinaf. Istinaf ni mana dia ayat yang baharu. Ayat yang baharu. Mana dia tidak ada kaitan dengan ayat sebelum daripada ni. Ayat yang baharu. Akan tetapi lah, dalam nota 423, akan tetapi sesiapa yang berbuat zalim tu, dah, illa tu kalau kita kata
sebagai istisna. Istisna tu apa? Pengecualian. Pengecualian. Sebelum kita pergi ayat penota 423 ni, pengecualian. Pengecualian yang gini lah. Semua hadir kecuali ahli. Jadi kita kata semua pelajar hadir kecuali ahli. Maknanya mari belaka, ahli tak mari. Jadi illa kecuali ahli tu dia panggil istinas, istisna, yang dikecualikan. Maknanya dia tidak ada dalam kenyataan hadir tadi. Dia tidak tergolong dari kalangan orang yang hadir. Semua pelajar hadir kecuali ahli. Jadi ahli tu tak marilah. Itu panggil pengecualian. Itu panggil panggil istisna munqati'. Istisna istisna muttasil lah. Istisna muttasil. Dia istisna dia ada dua. Pengecualian daripada hak umum, pengecualian hak khusus. Macam contoh dia ayat ni kan. Rasul itu tidak sepatutnya takut bila menghadap Allah Ta'ala. Kalau kita kata kecuali. Kalau kita kata kecuali. Kecuali itu, kecuali orang maknanya itu merujuk kepada di kalangan rasul-rasul juga ke ataupun di kalangan umum manusia. Sebab manusia ni kita bahagi kepada dua lah. Rasul dengan umat. Manusia biasa. Jadi walaupun sama-sama manusia, tetapi Rasul dia ada sifat maksum, terpelihara daripada buat dosa-dosa besar, terpelihara daripada dosa. Orang biasa ni ada kemungkinan buat dosa. Jadi kalau kata kecuali orang yang zalim, kecuali orang yang buat dosa, maknanya Rasul tu tidak termasuk dari kalangan yang berbuat zalim. Jadi pengecualian di sini berkenaan dengan orang yang buat zalim tu maknanya manusia. Tak mungkin Rasul tu dia buat kezaliman. Sebab bercanggah dengan hukum ketetapan Allah SWT bahawa Rasul tu dia bersifat maksum. Jadi istisna munqati' ni pengecualian sesuatu yang lebih umum, iaitu sekalian manusia. Illa tu maknanya sekalian manusia. Tak boleh kata kecuali nabi-nabi yang zalim, tak boleh. Kalau kata kecuali man zalama tu maknanya kecuali nabi-nabi yang zalim, tak boleh. Tapi kalau kita kata illa man zalam tu dengan arti kecuali orang-orang yang zalim. Boleh pergi. Jadi Syekh Wahidullah nak menyatakan di sini bahawa kalau kita istisna di sini berkenaan dengan nabi-nabi, payah. Tak kena. Kalau kita nak istisna secara dikata munqati' boleh. Kalau kata muttasil tak boleh sama sekali. Istisna muttasil lagu mana? Istisna muttasil ni maknanya tidak sepatutnya nabi-nabi itu dia rasa takut bila berhadapan dengan aku kecuali nabi-nabi yang ada buat kezaliman. Takut-takut kita pergi telitah kan Nabi Musa pergi gocoh orang kan sebelum dia hijrah tu sampai mati dah. Jadi takut-takut tu. Tidak. Nabi Musa bukan zalim. Bukan dia niat pun untuk membunuh kawan tu. Cuma gocoh, biasalah gocoh. Gocoh tu biasa. Kita kata pada kebiasaannya tumbuk tu tidak akan mati. Tapi takdir Allah Ta'ala mati kawan tu. Jadi adakah Musa pada ketika itu berlaku zalim? Tidak. Jadi Allah SWT nak menenangkan Nabi Musa, maknanya tak sedut caralah kesalahan kamu dulu tu tidak diambil kira oleh Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni kamu kena tenang mendengar wahyu yang akan disampaikan. Jadi istisna munqati' iaitu pengecualian sesuatu yang lebih umum, iaitu sekalian manusia. Bukan istisna muttasil, yakni pengecualian sesuatu dari jenis yang sama. Kalau dari jenis yang sama ni maknanya nabi-nabi lah. Nabi-nabi.
Yang ni bukan pengecualian dari rasul-rasul kerana tidak harus kepada mereka melakukan kezaliman sebab mereka tu maksum. Jadi maksudnya di sini akan tetapi sesiapa yang melakukan kezaliman dari kalangan sekalian manusia, maka dia merasa takut. Maknanya kalau manusia tu ada buat zalim, automatik dia akan takut. Betul saya takut tadi. Yang ni kalau Nabi Musa tu rasa takut, sepatutnya takut tadi hilang serta-merta bila Allah Ta'ala tenangkan diri dia. Jika dia bertaubat, aku mengampunkannya. Ini kalau manusia biasalah. Dan wahai kamu, wahai sekalian Rasul, bukan dari kalangan mereka yang zalim. Itu maksud dia. Mana Nabi Musa, walaupun dia tersalah tumbuk orang itu sehingga orang itu mati, Nabi Musa tidak berlaku zalim kepada Kibti tersebut, orang bangsa Fir'aun tadi. Maka bila begitu, tidak perlu kamu takut, wahai Musa. Jadi illa tu dengan makna lakinna, akan tetapi. Kemudian wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, dan aku akan memalang kamu pada batang-batang pohon tamar. Yakni ala juzu'in nakhli, di atas batang-batang tamar. Pada ataupun di atas. Sebab asal makna fi ni dalam. Ada. Dakhaltu kita kata al-miftah fil jib. Anak kunci dalam poket. Duduk dalam. Tak nampak. Kalau tanya ainal miftah, kita kata fil jib. Anak kunci dalam poket. Sebab kalau kata tu bik luar, tak payah tanya dah. Dah sebab nampak. Jadi fi ni duduk dalam sehingga tak nampak. Jadi Allah Ta'ala guna wala usallibannakum fi juzu'in nakhli, maknanya pada. Bukan kata korek batai tamar tu nak pasung, nak salib dalam tu. Atau tak lah. Tak mungkin lagu tu. Maknanya di atas. Mana biasanya orang akan pasung lah salib di atas batai, dia ikat di batai tu. Jadi fi dengan mana ala. Kemudian am lahum sullamu yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Adakah mereka mempunyai tangga sulam? Sulam ni tangga, bukan salam sejahtera. Sulam ni tangga. Dia kalau orang ngaji mantik, dia ada kitab sulam. Kitab sulam tu kitab mantik lah dalam syair. Sulam. Sulamul mantik. Kalau kitab hak orang India guna Sulamul Ulum. Kitab lain pula Sulamul Ulum. Maknanya kalau sebut kitab sulam di kalangan orang Nusantara, orang Arab, mana Sulam Munawwara ke apa nama dia. Kita tak ngaji kitab tu. Maknanya hak tu hak kitab mati dalam syair. Kalau orang-orang India, Pakistan sebut sulam, mana Sulamul Ulum. Tu kitab mati lain. Bukan dalam bentuk syair. Tu payah lagi. Sulam ni kayak tangga mula-mula. Tangga mula-mula. Tak apalah. Am lahum sullamu yastami'una fi. Apakah mereka itu mempunyai tangga untuk naik ke langit, yang dengannya mereka dapat mendengar apa yang diperintahkan dan ditetapkan oleh Allah. Jika ada, maka biarlah orang mereka yang mendengar itu membawa sesuatu bukti yang menyatakan kebenarannya. Maknanya kalau kata tangga naik atas. Jadi Allah Ta'ala tanya mereka tu ada tangga ke? Maknanya orang-orang yang boleh meramal masa hadapan ni, dah Tok Bomo ke gapo ke, dia boleh naik ke langit dah, dia guna tangga ke dah. Maknanya kalau sambil ni dia ada jet ke, dia ada roket ke, boleh naik pergi langit tu, dengar berita langit yang dititahkan oleh Allah SWT kepada malaikat tu, dia boleh tupai curi dengar, sehingga dia boleh memberitahu kepada pelanggan dia tu, bagi kamu ni kena susuk situ, kena susuk sini, adakah ada lagu tu. Dah. Maknanya ni sebut atas ni. Kalau kata guna tangga, atas. Jadi atas tu apa? Ada
diberitahu ketetapan Allah Ta'ala. Ketetapan itu mari daripada atas. Jadi Allah tu di atas lah. Cuma atas lagu mana? Atas aras. Aras lagu mana? Tak tahu juga. Tapi kita faham lah, aras tu singgah sana. Singgah sana, ia dipikul oleh malaikat. Dan aras ni nisbah kepada kursi. Kursi tu jadi kecil. Kursi ni nisbah kepada langit. Langit tu kecil. Sebab langit ni, ia begitu besar ni. Langit kalau nisbah kepada kursi Allah Ta'ala seperti halqah. Seperti lingkaran cicing yang dicampurkan di tengah pada pasir. Kalau kita lepas derah tu, dia selai tak jumpa lah. Kalau duduk atas pun, kita paling cari tak jumpa. Duduk jauh tak jumpa. Kemudian nisbah kursi kepada aras ni, kecil. Aras tu seperti lingkaran cicing tadi. Kecil juga. Jadi aras tu begitu besar. Jadi sebab itulah bila kata Allah Ta'ala istiwa atas aras, Allah Ta'ala ada di langit tu, kita tak boleh bayangkan macam mana besarnya langit, besarnya kursi, besarnya aras. Tak boleh nak bayar. Sebab itulah kalau kata Allah Ta'ala istiwa atas aras, kita terima lah. Sebab Quran sendiri kata, Allah Ta'ala sendiri mensabitkan tentang diri dia. Jadi semua tu di atas. Jadi kalau kita nak kata tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam, tak tahu mana tu, faham mana? Jadi tidak semestinya kalau kata Tuhan tu istiwa di atas aras, dia bertempat. Mengikut istilah kita ni kalau kata bertempat, maknanya tempat tu tidak boleh berpisah daripada sesuatu tu. Mesti kena duduk mana, kalau tidak dia terapung. Seperti kata isteri tadi. Macam bini pun tidak, dicerah pun tidak, gantung tanpa tali. Pada kau gantung tanpa tali. Dia kena gantung ni dengan tali. Jadi di sini amlahum sulamun yastami'una fihi, mana yastami'una alaihi. Yastami'una alaihi, mendengar wahyu di atas sana. Mana dia naik dengan tangga tadi, boleh dengar atas tu. Ada ke tidak? Jadi pertanyaan Allah Ta'ala ni mana tak ada lah. Ini orang panggil cabaran. Dia dalam surah Tur ni, soalan am ni banyak. Allah Ta'ala ajar kepada Nabi SAW supaya berdebat dengan orang-orang musyrik. Debat. Berhujah lah. Tapi demo ahli itu dia kata ni pokok cakap nak debat macam cakap nak debat macam sedangkan perdebatan tu dalam Quran pun ada. Wajadilhum billati hi ahsan. Bila kecek molek saya dengar debat. Dan Allah Ta'ala ajar kepada Nabi berdebat ni dalam banyak gaya lah. Kalau dalam surah At-Tur ni, am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu dicipta tanpa ada sesuatu, yang ini terjadi dengan sendiri? Am humul khaliqun, apakah mereka itu yang mencipta diri mereka? Jadi soalan nak ya atau tidak? Ya atau tidak? Tu Quran guna soalan lagu tu. Jadi Allah Ta'ala sendiri ajar kepada Nabi cara berdebat. Itu dalam surah Tur. Kalau dalam surah Al-An'am banyak kul tu. Kul tu dia panggil uslub talqin. Talqin ni kamu kena kata lagu ni. Tu panggil talqin. Kalau kata surah Al-An'am dia ada uslub talqin, kamu Muhammad kena kata lagu ni. Satu lagi dia panggil uslub takrir. Maknanya kamu kena mengaku wahwa allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajala. Jadi dalam surah ciri utama surah Al-An'am dia ada kul, satu lagi wahwa. Jadi wahwa tu dengan mana takrir, mana kamu kena mengaku. Kul tu maknanya talqin. Allah Ta'ala sendiri mengajar pada Nabi supaya kata lagu ni. Yang ni sebagai berhujah. As-sama'u munfatirum bih. Langit langit yang ni yang demikian besarnya akan pecah belah
dengan sebab kedahsyatan pada hari itu. Kana wa'duhu maf'ula. As-sama'u munfatirun bih. Yani pada hari itu, yani as-sama'u munfatirun fihi. Tinggal tu. Munfatirun fihi. Tapi hak kita terjemah tu dengan sebab, maknanya tidak berlaku ibdal. Hak kita terjemah tu dengan tidak berlaku ibdal. Jadi kalau mengikut Syah Waliullah, as-sama'u munfatirun bih ni berlaku ibdal, penukaran. Ba itu daripada fi. Dalam nota 434 tu Al-Alusi berkata, ba pada kalimah bihi dengan makna dengan mana alat. Dengan mana alat. Mana dengan sebab. Dan ini lebih sesuai dengan maksud tahwil. Tahwil ni bukan tahwil hak dalam sanad hadis tu. Tahwil maknanya menakutkan, untuk menggerunkan, untuk menyatakan keadaan yang menakutkan pada hari tersebut. Boleh juga ba itu dengan makna zarfiyah, menyatakan tempat dan masa. Jadi ba dengan makna zarfiyah ni adalah pilihan Syah Waliullah. Kalau mengikut Al-Alusi, Al-Alusi dengan Syah Waliullah ni dia rasa tak jauh mana zaman dia. Tak jauh mana. Jadi kalau mengikut Al-Alusi, ba tu dengan mana? Dengan sebab. Dengan sebab. Dengan sebab ke apa ni? Tiupai sangka kala ke? Dengan sebab hari itulah. Dengan sebab hari kiamat. Mana dengan sebab berlaku kiamat. Langit itu menjadi pecah. Langit itu menjadi pecah dengannya, dengan sebabnya. Kalau kita terjemah biasa dengannya. Kalau ikut terjemah Syahidullah ni kena kata langit itu pecah bihi, yakni fihi, pada hari kiamat. Maknanya sekadar nak cerita masa. Masa, yakni masa berlaku kiamat, langit pecah. Tetapi kalau tujuan nak menakutkan, hal lebih sesuainya ba tu kekal dengan mana asal, tak ubah-ubah. Ba tu tak perlu takwil kepada fi, tapi kita kata ba tu ba sababiyah ataupun ba alah. Maknanya langit pecah-pecah, menjadi pecah-pecah bihi, dengan sebab berlaku kiamat, dengan sebab tiupai sangkakala. Jadi kalau mengikut Al-Alusi, dia kata kalau kita nak tekankan kepada makna menakutkan, maka bihi itu kita kena kata dengan sebab. Tapi kalau kita nak sifatkan, kita nak menyebut keadaan-keadaan yang berlaku pada hari kiamat, kalau mengikut Waliullah tadi, kita boleh kata fihi, boleh jugalah. Sebab Allah Ta'ala cerita mula-mula, fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Allah Ta'ala cerita hari tu, hari yang mana budak jadi berubah semata pula. Kita ni nak boleh kau berubah ni, dah sorak dulu, sorak situ sikit tak. Dia apa, janggut dulu sorak dua dah. Hari ni sikit, lama tu lambat lah. Tapi hak budak ni mata tula. Mustakbirina bihi samiran tahjurun. Dengan keadaan sombong angkuh mendustakannya serta mencacinya dalam perbualan kamu pada malam hari. Yani anhu, daripadanya. Yani mustakbirina anhu samiran tahjurun. Mustakbirin dalam keadaan sombong angkuh mendustakannya, yakni tidak mahu mendengar ayat-ayat Allah yang dibacakan. Sebab sebelum daripada tu Allah Ta'ala cerita kepada kita sikap orang kafir ni, bila dibacakan kepada mereka tu ayat-ayat Allah Ta'ala, mereka tak usah dengar. Jadi perbuatan mereka berpaling tu tadi, Allah Ta'ala cerita dalam keadaan mereka tu sombong, meninggi diri. Jadi bihi itu anhu,
Maknanya bihi maknanya kalau terjemah daripadanya maknanya meninggalkan. An tu litarki dia panggil. An itu dengan makna untuk meninggalkan. Macam kita kata dalam hadis Nabi ke, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha. Man nama an salatin, siapa tidur daripada semaya. Salah terjemah tu. Siapa tidur daripada semaya. Tak faham? Man nama an salatin, siapa tidur, siapa tertinggal semaya. Sebab an tu, an sebut itu dia makna litarki, untuk meninggalkan. Tu dia penting haraja tu. Tepat tu dengan makna ni, tepat tu daripada tu. Sebab an kadang-kadang dari pihak ataupun melalui, macam hadis dia an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Tapi an tu kalau mengikut dalam hadis tadi, an tu dengan makna meninggalkan. Macam man raghiba an sunnati, siapa-siapa yang tak suka sunnah aku. Kalau raghiba fihi, dia minat. Raghiba an tak suka, raghiba fihi minat. Jadi terjemah itu dia bergantung kepada dia panggil apa ni, bergantung kepada haraf jar tadi yang dipanggil silah. Samir. Samir ni maknanya dia berjaga malam dengan buah lah. Samir, tak tidur malam, duk buah. Kalau kata Samir tu tak comel buat nama anak tu, Samir. Maknanya kaki buah, saing buah malam. Kalau kita nak buah, kita cari dia lah. Orang lain tak gerak, cakap nguak ngatuk. Kalau dia tu boleh rapat subuh. Samir. Samir maknanya teman yang berbuah pada waktu malam. Dia bahasa Arab ni, sahing ni dah, dia banyak sahing. Sahib, sahabat. Mana hak tak jaga berpisah lah. Sahib. Kalau Khalil ni, mana saya sangat pada dalam hati. Tengok semacam Khalil. Kalau kata Rafiq ni, teman perjalanan. Kalau kita nak pergi jalan, cari dia. Kalau cari orang lain, payah. Kalau cari dia ni tak apa. Minyak badi topak lah. Tidak kata alik kita je. Makan-makan pun mana boleh pahal dah. Rafiq. Kemudian wa idza qila lahu taqillaha akhazathu al-izzatu bil ismi fa hasbu jahannam wala bi'sal mihad. Dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya. Oleh itu padanlah ia menerima balasan azab neraka jahanam, dan demi sesungguhnya neraka jahanam itu adalah sebab seburuk-buruk tempat tinggal. Yakni hamalathu al-izzatu 'ala al-ithmi. Jadi ayat asalnya akhazathu al-izzatu bil ismi. Jadi mengikut tafsir Syekh Wajullah ni, kemegahan diri itu mendorongnya melakukan dosa. Hamala ni, ni. Selagi dia panggil hamala ni asal mana hamala ni pikul, bawa. Hamala, perempuan hamil. Perempuan hamil tu makna perempuan ya mengandung. Dah. Hamala ala ni maknanya mendorong. Mendorong. Menyerang pun boleh juga. Dah. Kemegahan diri itu mendorongnya melakukan dosa. Jadi akhazat tu maknanya mendorong. Asal makna akhazat tu ambil. Akhazat. Ambil pun boleh, pegang pun boleh. Mana tak lepas. Kemah keming akhazat. Nombor 435. Partikel ataupun haraf ba boleh juga sebagai musahabah. Musahabah ni beriringan dengan erti no tu salah tu. Gini. Akhazatil izzatu al-mulabisah bil ithmi
wa zulmi, gitu. Akhazat tu dia kena duduk sebelum al-izzah. Akhazatil izzatu al-mulabisatu bil ismi wa zulm. Maknanya orang ni tegur tu congek lalu, nyetok lalu. Allah Ta'ala nak cerita orang-orang yang melakukan fasad ni, mana orang-orang yang menjadi ejen kepada kejahatan, kerosakan ni, bila dinasihatkan oleh orang lain supaya dia buat baik, bertaubat, nyetok selalu. Akhazatul izzatu ni mana jadi apa, celak mata. Ada celak mata. Jadi bab tu dengan mana musahabah, maknanya maksiat tu akhazathu al-izzatu bil ismi. Maknanya sikap mereka ia sombong tadi, ia meninggi diri tadi, tidak dapat terpisah dengan buat dosa. Mana tak boleh ada piti sikit, cakap agah lalu, sombong selalu. Yang ni kemegahan yang tidak berpisah dia. Yang tidak berpisah dari dosa itu berketer. Tidak terpisah, maknanya bersekali semua tu, menghalangnya dari menerima nasihat dan teguran. Tak boleh ditegur ni. Fahasbu jahannam, padailah, mana layaklah mereka tu mendapat neraka jahannam. Mana Allah Ta'ala cerita kepada kita di sini, sikap orang yang zahir tu mereka melakukan sikap golongan yang suka melakukan kejahatan ni, mana mereka tu tak makan nasihat. Makin kita nasihat, makin dia nyetok. Ni gagal ni kan, hak camping ke apa ni, hak umur beranak 2007 dah. Tahun 2007 tu larangan isap rokok, vape ke apa semua tu, pokok nego rokok ni nyetok dah. Macam-macam ugutan. Mana tak boleh orang nasihat tu. Kemudian Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Tuhan Ar-Rahman itu, Tuhan Ar-Rahman itu, fas'al bihi khabira, maka bertanyalah akan hal itu kepada yang mengetahuinya. Yani fas'al anhu, maka bertanyalah akan hal itu, itu mengikut Syah Waliullah, tanyalah hal itu tu, mana hal tentang Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala tadi, tanya khabira, ahli. Kalau dalam terjemah itu dia buat yang mengetahui itu mana Allah lah. Kalau setengah daripada kitab tafsir dia kata, bertanyalah akan hal itu kepada yang mengetahui, yakni ahli kitab yang mengetahui. Itu satu tafsiran. Jadi ayat ni kita tak buat lengkap kena baca juga, kena bubuh juga ni. Ni surah Al-Furqan. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman. Ni mana dah? Alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Tuhan Ar-Rahman itu, tanyalah tentangnya, tentang Allah tu, tanya Allah diri. Ni fas'al bihi khabira. Kalimah ba' boleh juga menjadi silah atau penghubung bagi sal. Yang ni sal tu maknanya tanya lah, fas'al. Sebagaimana haraf an, fas'al ataupun sal, boleh, dua-dua boleh. Sal pun boleh, fas'al tu sebab fas'al satu lagi sal, boleh juga dua-dua tu. Jadi bila ada hamzah tengah, bila kita letak fa depan, kena letak hamzah tengah tu. Kalau kita nak direct tak ada fa, kita kata sal lalu. Macam sal Bani Israel kam atainahum
min ayatin bayyinah. Bertanyalah kepada Bani Israel. Jadi fas'al bihi khabira. Masuk ayat ini, hendaklah kamu bertanya tentang Allah itu. Mana anillah. Jadi fas'al bihi khabira, yakni fas'al anillahi khabira. Kamu hendaklah tanya tentang Allah Ta'ala tu kepada yang benar-benar mengetahui. Jadi yang benar-benar mengetahui ni Allah lah, sebab dia lebih mengetahui tentang diri dia. Ataupun tanya kepada Nabi. Mana tengok dalam hadis-hadis Nabi, gapo sifat Nabi itu. Jadi sebab Nabi itulah Rasul Allah, dia lebih mengetahui. Hendaklah kamu bertanya tentang Allah itu kepada yang lebih mengetahui dengan mendalam. Sebab khabir ni mana mengetahui dengan mendalam. Kalau kata alim tu tahu secara mutlak, tidak tersembunyi. Khabir ni, kalau dalam istilah kita ni pakar, expert. Dia specialist dalam satu bidang. Yang ni bertanya kepada Allah sendiri kerana tiada lebih mengetahui tentang sifat-sifat Allah melainkan dirinya sendiri. Maknanya kalau kita nak mengenal Allah Ta'ala ni, kita kena baca Quran lah. Start bermula daripada surah yang pertama dalam mushaf sampai akhir. Ataupun bermula daripada ayat yang pertama Allah Ta'ala wahyukan. Maknanya dalam ayat yang pertama Allah Ta'ala wahyukan memang jelas sifat-sifat dia. Dalam surah yang pertama dalam mushaf pun jelas tentang sifat Allah Ta'ala. Jadi kena tengok ayat Al-Quran itu sendiri untuk kenal Allah, sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu tidak boleh difahami melalui teori 10 kategori tu. Ma'qulatul asyar. Tak boleh. Bukan cara kenal Tuhan dengan melalui ma'qulatul asyar. Ma'qulatul asyar ni apa? 10 categories. Aristotle. Jauhar, arak apa semua tu dah. Quantity, quality, wad' apa semua tu, tu bukan cara kita nak kenal Tuhan. Jadi cara nak mengenal Allah Ta'ala ni melalui ayat-ayat Al-Quran. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan janganlah kamu makan harta mereka dengan menghimpunkannya dengan harta kamu, mana bersekali dengan harta kamu. Jadi ila tu dengan mana ma'a amwalikum, bersama dengan harta kamu. Maknanya hak kamu tu sikit, hak mereka tu banyak. Kalau contohlah ni lah, kalau orang tu buka tempat pusat jaga anak-anak yatim ni, dah, dia apa dah? Kalau katalah dia ambil gaji untuk dia tu lebih besar lagi daripada perbelanjaan untuk anak yatim. Jadi pembelanjaan anak yatim tadi dia dapat melalui dana masyarakat ke, ataupun dana daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dah. Jadi katalah boleh sebulan 16,000. Jadi 5,000 tu hak dia dah gaji. Dah. Jadi budak ada berapa? Kalau kata budak ada, katalah dia ambil 10,000 lah, banyak sikit dah. Dia boleh 15,000. Hak gaji dia 10,000. Hak budak ada 50 orang tu, 100 orang tu, atas 5,000 je lah. Hak tu dia panggil hak dia patut dapat tu, hak dia berhak dapat, dia ambil dengan lebih. Dia telah mengambil lebih daripada apa hak dia patut dapat. Kalau katalah dia dapat gaji 3,000 ke, dah, daripada dia mengurus harta yatim tu boleh kira lah. Tapi kalau sebahagian besar tu daripada peruntukan tu dia guna untuk gaji dia, mana tak pernah sabar lah. Dengan pakai welfare ke apa semua. Dah. Dia kena ingat ada hellfire. Tidak tidak welfare dah. Ada hellfire. Lepas tu boleh dah tak? Ada. Wallahu a'lam.